Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'du, tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Kita bersama dengan sesi pengisian ringkas sebelum berbuka puasa pada hari ini, insya-Allah, untuk kita sama-sama berbicara satu tajuk yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Sebagaimana yang kita maklum, bulan Ramadan ini adalah bulan yang di mana diturunkan padanya Al-Quranul Karim, dan juga sebagaimana yang kita maklum, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang mana kita insya-Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan kitabullah melalui tadarus, melalui pembacaan, dan melalui tilawah, dan melalui kita mendengar huraian-huraian yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah hari ini saya akan petik perbincangan daripada karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itulah kitab beliau yang dikarang yang bertajuk Jawahirul Quran, yang kita akan petik daripada perbahasan daripada awal kitab yang Tuan Syekh menghuraikan tentang apakah kandungan utama perbahasan daripada Al-Quranul Karim ini. Tapi sebelum daripada kita masuk pada perbincangan kandungan kitab oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, suka saya dahulukan tulisan daripada bekas Mufti Mesir, Fadilatul Syekh Dr. Ali Jum'ah, yang berbicara tentang beberapa prinsip asas ataupun beberapa pegangan utama yang perlu ada pada diri kita selaku seorang Muslim dalam kita berinteraksi dan bertaamul dengan Al-Quranul Karim. Ini disebut oleh beliau dalam himpunan karangan beliau ataupun himpunan daripada kuliah-kuliah beliau yang dibukukan, yang diberi tajuk Waqala al-Imam. Berkata Tuan Syekh hafizahullah ta'ala, beberapa pintu, dia kata, wa hatta nata'amala ma'al Quran al-Karim bi tariqatin tunasibu 'azamat al-Quran, supaya kita berinteraksi dan bertaamul dengan Al-Quran ini dengan cara yang selayaknya dengan keagungan Al-Quran ini, fahunaka madakhil li zalik, maka di sana ada beberapa pintu masuk, beberapa prinsip ataupun beberapa perkara yang perlu kita sematkan dalam diri kita, yang perlu kita ingatkan dan perlu kita sematkan dalam diri kita. Yang pertamanya, yang pertama mestilah dalam kita membaca kitabullah ini dan kita memahami ataupun cuba memahami kitabullah ini, hendaklah innana nu'minu bi anna hadzal kitaba kalamu rabbil alamin. Mestilah yang pertama ketika kita membaca itu dan ketika kita cuba mempelajari dan memahami kitabullah ini, hendaklah kita yakin bahawasanya kitab ini adalah kalamu rabbil alamin, kalam Tuhan pencipta sekalian alam. Tuan Syekh menyebut ramai dari kalangan manusia yang tidak berpegang ataupun tidak berkeyakinan sebagaimana kita Muslim berkeyakinan terhadap Al-Quran. Kita sebagai seorang Muslim, amanna wa saddaqna, kita beriman dan kita percaya bahawasanya Quran ini benar-benar kalam daripada Tuhan pencipta sekalian alam. Telah terbukti, bukti-bukti yang jelas di sisi kita melalui pembacaan kita, melalui penelitian kita terhadap keutamaan yang ada dalam Al-Quran dari segi ketinggian bahasa yang berkaitan bahasa Arab ini, dan kita hafal Al-Quran daripada kecil dalam hati kita, dan kita membacanya pada waktu siang dan malam, dan kita bertadaburnya, kita yakin sesungguhnya bahawa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama yang perlu ada sebagai dalam kita bertaamul, dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keduanya disebut oleh Tuan Syekh, prinsip yang kedua, sanian, yang kedua, nahnu nu'minu, kita beriman dan kita percaya bahawasanya anna hadzal kitab la ya'tihil batil. Kita yakin, kita mestilah percaya dan kita yakin bahawasanya kitab yang suci ini tidak didatangi ataupun tidak
ada padanya sebarang kebatilan, tidak ada padanya sebarang keraguan dan kebatilan, tidak ada padanya sebarang perkara-perkara yang bercanggah dengan perkara kebenaran. Inilah keyakinan kita, tidak akan bercampur aduk di dalam Al-Quran. Tiada sebarang keraguan dan tiada sebarang kebatilan padanya. Kerana apa? Wa annahu mahfuz. Kerana Al-Quran ini dipelihara dengan pemeliharaan Allah Ta'ala. Wa anna Allah Ta'ala ta'ahada bihifzi. Allah Ta'ala sendiri yang memberi jaminan untuk memelihara dan menjaga kitabnya yang suci ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan akulah yang menurunkan Al-Quran, dan akulah yang akan memeliharanya. Nescaya aku akan memelihara dan menjaganya. Jadi kita mestilah meyakini kesucian dan kebenaran Al-Quran ini bukan sekadar pada peringkat ayat ataupun peringkat surah, bahkan pada mustawa, pada peringkat huruf. Setiap satu huruf itu ada dia punya peranannya, dan tidak ada yang kita kata saja-saja Allah Ta'ala letakkan huruf dalam Quran. Sampai peringkat itu kita yakin kandungan Quran ini benar sampai kepada peringkat huruf demi huruf. Jadi kita akan mengkaji dan meneliti Al-Quran ini untuk mengambil manfaat dan mengambil kefahamannya berdasarkan huruf itu sendiri. Ini juga bertepatan dengan apa yang disebut di hadis Rasulullah tentang Rasulullah sebut pahala dan ganjaran baca Quran ini bukan pada kalimah, tetapi pada berdasarkan huruf demi huruf, untuk menunjukkan bahawa Quran ini kesemua ni kalamullah ni ala mustawal harf, pada peringkat setiap huruf demi huruf itu adalah kalamullah. Itu yang kedua, prinsip yang kedua, mestilah kita yakin bahawa tidak ada sebarang kebatilan bagi Al-Quran ini. Dan yang ketiganya disebut oleh Tuan Syekh, indama nadkhulu ila Al-Quran wa nufassiruh. Ketika mana kita masuk ini untuk mendalami Al-Quran ini, dan juga kita berusaha atau kita cuba untuk memahaminya, dan juga kita memahami tafsiran para ulama terhadap Quran ini, hendaklah kita yakin bahawasanya Al-Quran ini tidak terikat dengan satu zaman, ataupun terikat dengan tempat, ataupun terikat dengan individu-individu yang khusus. Kerana Al-Quran ini diturunkan sebagai kitab panduan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia daripada zaman penurunannya sehinggalah hari kiamat. Ianya tidak khusus pada zaman Rasulullah SAW sahaja. Begitu juga tidak khusus pada sahabat-sahabat dan pada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya sahaja. Begitu juga tidak khusus pada Mekah dan Madinah sahaja. Ini keyakinan kita, Al-Quran ini adalah hidayah dan panduan Allah Ta'ala kepada seluruh manusia, tidak terikat pada sebarang tempat, dan tidak terikat pada masa-masa yang tertentu sahaja, dan tidak terikat kepada individu-individu yang tertentu sahaja. Ini yang akan menjawab beberapa kekeliruan dan keraguan yang cuba ditimbulkan oleh sebahagian orang yang cuba mempertikaikan dipanggil salahiyatul Quran, keboleh laksanaan Quran pada zaman kita. Kerana inilah keyakinan kita, Quran ini salihun likulli zaman wa likulli makan, sesuai dan selayaknya untuk dilaksanakan, untuk dipraktikkan, untuk dijadikan panduan pada setiap tempat, pada setiap individu, dan pada setiap masa kehidupan manusia ini. Itu yang ketiga, prinsip yang perlu kita pegang di dalam kita berta'amul dan juga kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim ini. Dan adalah lagi beberapa perkara yang disebut oleh Tuan Syekh, cuma kita berpada dengan tiga ini. Yang pertama, kita mestilah yakin Al-Quran ini adalah kalamullah. Yang keduanya, mestilah kita yakin kalamullah ini tidak ada padanya sebarang kebatilan dan sebarang keraguan. Begitu juga yang ketiganya, mestilah kita berta'amul dengan Al-Quranul Karim ini dalam keadaan kita yakin ianya sesuai dan ianya salih likulli zaman wa likulli makan wa likulli ashkhas, yang sesuai dan boleh dijadikan panduan sehinggalah hari kiamat, tidak terikat dengan individu-individu yang tertentu, tidak terikat dengan tempat-tempat, dan tidak terikat dengan orang-orang yang tidak terikat dengan masa-masa yang tertentu. Baik, kita pergi kepada fokus perbincangan kita pada hari ini. Asalnya tajuk yang kita letakkan itu 5 perbahasan utama Al-Quranul Karim. Yang saya letakkan tajuk itu peringkat awal adalah kerana kita merujuk kepada karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama Al-Azhar Al-Syarif pada zaman kita ni yang telah kembali ke rahmatullah.
yang telah menulis kitab beliau, pekarangan beliau yang menyentuh tentang Al-Quran ini. Padanya terdapat, sebagaimana kita maklum, jumlah ayatnya 6,236 ayat berdasarkan sebahagian pendapat. Begitu juga ada 114 surah, dan kemudian dengan perbahasan yang pelbagai bentuk perbahasan, Tuan Syekh cuba mengumpulkan apakah kandungan utama di perbahasan yang dibahaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Tuan Pengarang menyimpulkan ada lima teras ataupun 5 perkara utama yang dibahaskan, yang dibicarakan oleh Al-Quranul Karim. Cuma saya nak bawa pada petang ini, kita akan gabung jalinkan dengan apa yang disebut oleh Tuan Syekh rahimahullah dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Jawahirul Quran. Imam Al-Ghazali rahimahullah juga melakukan perkara yang sama, tetapi Imam Al-Ghazali mengumpulkan dan menyimpulkan kepada 6 teras utama perbahasan dan juga kumpulan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi kita tengok bersama dengan apa yang disebut oleh Tuan Syekh, oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Syekh kata, qala rahimahullahu ta'ala, sirrul Quran, rahsia ataupun kita kata kandungan sir yang menjadi rahsia Al-Quran, walubabuhul asfa, dan juga kita kata lubuknya yang paling suci ataupun lubuknya yang paling dalam itu, wa maqsiduhul aqsa, dan matlamatnya yang paling tinggi, da'watul ibadi ilal jabbar, adalah menyeru hamba-hamba ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Jabbar, Tuhan yang maha berkuasa yang ke atas makhluknya. Jadi matlamat utama Al-Quran ialah menyeru makhluknya kepada Tuhan pencipta, Tuhan yang menciptakan kita. Rabbul akhirati wal ula, yang mana Allah Ta'ala itulah Tuhan bagi akhirat dan juga Tuhan bagi hamba-hamba di dunia. Khaliqis samawatil ula, Tuhan yang telah menciptakan langit. Wal aradina sufla, dan telah menciptakan bumi yang berada di bawah, langit yang berada di atas dan bumi yang berada di bawah. Jadi saya kata, oleh kerana itulah kita lompat apa yang saya sebut, inhasarat, oleh kerana itulah kita boleh kata terbatasnya ataupun terkumpulnya surahul Quran wa ayatuhu, kita boleh kumpulkan surah-surah dalam Al-Quran ini dan ayat-ayatnya. Boleh kita kumpulkan kepada 6 jenis, sittatu fi sittati anwa'in, kepada 6 jenis. Salasatun minha hiya as-sawabiq wal usul al-muhimmah. Kita daripada 6 itu ada 3 teras yang boleh dianggap sebagai perkara utama yang amat-amat penting, dan 3 lagi hiya ar-rawadif wat tawabi' al-mughniyah al-mutimmah. Yang lagi 3 adalah tambahan yang akan melengkapkan dan menyempurnakan matlamat daripada penurunan Al-Quran ini. Jadi mari kita tengok apakah yang 3 itu. Syekh kata, amma salasatul muhimmah, adapun 3 teras utama ayat-ayat Quran ini ataupun 3 perbahasan utama ayat-ayat Quran adalah yang pertama ta'riful mad'uwi ilaihi. Quran akan memperkenalkan kepada Tuhan yang disuruh kepadanya, yakni Nabi SAW, para anbiya menyeru manusia kepada Tuhan. Jadi Al-Quran, dalam Quran itu terdapat ayat-ayat dan surah-surah yang memperkenalkan manusia kepada Tuhan yang disuruhkan kita kepadanya. Itu yang pertama. Tuan Syekh menyebut dengan mengatakan kumpulan pertama daripada ataupun dengan kita membaca Quran, kita akan dapat mengenalkan diri kita akan dapat mengenali Tuhan pencipta alam ini dengan lebih mendalam. Kerana apa? Kerana Quran akan memperkenalkan kita manusia ini kepada penciptanya. Yang kedua, kumpulan kedua daripada ayat-ayat Quran ini adalah Tuan Syekh kata ta'rifus sirat al-mustaqim alladhi tajibu mulazamatuhu fi suluki ilaihi. Begitu juga yang kedua daripada kumpulan-kumpulan ayat dan surah dalam Al-Quran ini, terdapat pemberitahuan dan juga memperkenalkan hamba-hamba dan manusia ni kepada jalan yang betul dan jalan yang lurus, yang wajib kita melaziminya, yang wajib kita berpegang teguh dengan jalan tadi,
untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana hamba itu kenal akan Tuhannya melalui pembacaannya terhadap Quran, tentulah dia perlu pula diberitahu tentang apakah jalan yang betul dan jalan yang lurus untuk dia dapat sampai kepada keredaan dan dapat sampai kepada Tuhan yang menciptakannya. Yang ketiga, saya sebut kumpulan yang ketiga daripada teras yang tiga yang utama ini adalah memperkenalkan dan memberitahu tentang hal keadaan hamba-hamba itu apabila mereka telah sampai kepada Tuhannya. Itu kumpulan-kumpulan ayat Al-Quran yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai tiga teras utama. Jadi kita tengok satu demi satu dulu, yang tiga itu dulu. Yang dimaksudkan dengan memperkenalkan dan memberitahu, menyampaikan pengetahuan kepada manusia tentang Tuhan yang diseru kepadanya itu ialah dengan cara Al-Quran menyentuh dan menerangkan tentang zat Allah Ta'ala. Yang keduanya menyentuh ayat-ayat yang menerangkan dan menyentuh tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kita akan dapati banyaknya sekali ayat-ayat yang menerangkan dan memperkenalkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala sebut af'alullah. Dengan tiga sudut inilah seseorang hamba itu akan dapat mengenali Tuhannya, dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pengenalan yang sebenarnya. Adapun ayat-ayat yang menyebut dan perkenalkan tentang zat Allah ni, Imam Ghazali menyatakan, saya kata dalam Al-Quran la yashtamil Al-Quran minha, yakni tentang tidak mengandungi ayat yang menyentuh tentang zat Allah Ta'ala itu, melainkan isyarat saja. Sebab apa? Sebab kita faham akal kita yang terbatas ni tentu tidak mampu untuk sampai kepada boleh memikirkan dan boleh memahami tentang zat Allah Ta'ala yang maha suci ini. Oleh itu Quran menyampaikan ataupun menerangkan secara bentuk isyarat sahaja yang memberikan faham kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu zatnya tidak sama sekali dengan sebarang makhluk. Tiada persamaan langsung dengan makhluk-makhluknya. Seperti ayat yang menyebut laisa kamitslihi syai'. Itu adalah ayat yang menyentuh, yang memperkenalkan Allah Ta'ala ni dari sudut zat Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran tidak ada persamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Begitu juga dalam suratul Ikhlas juga menyebut dan memberitahu perkara yang sama. Jadi dengan ayat-ayat itu, kita sebagai hamba dapat tahu dan dapat yakin, dapat kenal dan tahu bahawa Allah Ta'ala ni tiada persamaan langsung dengan sebarang makhluk. Ini dari sudut memperkenalkan hamba, dari sudut zat Allah Ta'ala itu. Memperkenalkan kepada manusia akan tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, ayat-ayat Quran, kumpulan-kumpulan ayat Quran yang menyentuh dan menerangkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Setelah memberitahu bahawa zat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk, ayat-ayat Quran yang lain yang banyak, yang lebih banyak menyentuh tentang sifat-sifat keagungan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti sifat ilmu, sifat qudrah, sifat maha mendengar, sifat maha melihat, sifat maha kaya, tidak bergantung dan tidak berhajat kepada makhluk. Dengan membaca ayat-ayat ini, seseorang hamba itu akan lebih faham dan lebih kenal tentang Tuhan penciptanya. Begitu juga yang ketiga, Tuan Syekh kata pada bahagian yang pertama ni, kumpulan pertama, kumpulan ayat-ayat yang memperkenalkan Tuhan kepada makhluk ini, yang memperkenalkan sifat-sifat Allah Ta'ala kepada makhluk, adalah memperkenalkan, iaitu ayat-ayat yang menyentuh tentang perbuatan-perbuatan yang kita kata af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala terhadap alam ini, pentadbiran Allah Ta'ala terhadap alam ini. Jadi Imam Ghazali kata amal af'al, adapun ayat-ayat yang menyentuh tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, fa bahrun muttasi'atun aknafu, maka ayatnya lautan yang terlampau luas. La tunalu bil istiqsa'i atrafu, tak akan dapat kita kumpul, maksudnya terlampau banyak ayat yang menyentuh tentang perbuatan-perbuatan pentadbiran Allah terhadap alam dan makhluknya. Antaranya Tuan Syekh sebut ayat-ayat yang menyebut tentang penciptaan langit dan bumi. Kita akan dapati ini adalah ayat yang menceritakan apa yang Allah Ta'ala ciptakan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat terhadap hamba-hambanya. Seperti langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, penciptaan bumi dan juga gunung ganang, tumbuh-tumbuhan dan penciptaan hayawan. Begitu juga ayat-ayat yang menyentuh tentang persoalan Allah Ta'ala menurunkan hujan
dan memberi rezeki kepada hambanya, perbuatan apa pentadbiran Allah Ta'ala terhadap makhluknya dengan cara ada yang diberikan rezeki yang luas, ada yang disempitkan rezekinya. Melalui ayat-ayat ini, hamba-hambanya akan lebih kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Kumpulan yang pertama daripada ayat Quran ini adalah kumpulan yang menyentuh tentang memperkenalkan Allah Ta'ala kepada hambanya. Adapun yang kedua, setelah daripada kita Muslim ini dapat mengenal Allah SWT, perbahasan kedua yang terpenting yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi adalah ayat-ayat yang menerangkan jalan yang lurus untuk sampai kepada Tuhan pencipta alam ini. Yang ini untuk sampai kepada keredaan dan untuk sampai kepada jauh kita hamba ini daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kumpulan yang kedua yang menjadi teras perbahasan Quran. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali, jalan untuk sampai kepada Allah ini watabattal ilaihi tabdila, yani inqati' ilaihi, bergeraklah kamu ataupun menujulah kamu, berusahalah kamu untuk sampai kepada Allah Ta'ala, yakni sampai kepada keredaannya. Dan jalan untuk sampai kepada Allah ni ialah dengan cara kita menghadapkan diri kita, menghadapkan hati kita untuk menuju kepada Allah, dan kita berpaling daripada segala benda yang boleh memesongkan kita, yang boleh menjauhkan kita daripada keredaan Allah. Imam Ghazali sebutlah, kita akan dapati ayat-ayat yang banyaklah yang perintah-perintah Allah yang Allah Ta'ala sebutkan, inilah jalan yang lurus dalam segala aktiviti kehidupan kita. Ini kumpulan yang nanti kita akan tengok contoh-contohnya. Cuma Imam Ghazali buat kesimpulan. Dia kata apa sahaja yang memalingkan seseorang hamba itu daripada Allah, ayat-ayat Quran akan menyebut untuk kita menjauhinya, untuk kita mengelakkannya. Begitu juga apa-apa sahaja perkara yang akan menyampaikan seseorang itu kepada mengingati Allah dan menyampaikan seseorang itu kepada mendapat keredaan Allah, itu juga akan dinyatakan dalam Quran sebagai panduan supaya kita mengambil dan kita melaksanakannya. Inilah kumpulan yang kedua daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, itulah penerangan dan pengenalan kepada manusia tentang jalan yang benar dan jalan yang lurus untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kumpulan yang ketiga daripada teras perbahasan Quran ini yang kita akan boleh dapati melalui pembacaan kita, melalui kita bertadarus dan sebagainya. Tuan Syekh menyebut penjelasan dan penerangan tentang hal keadaan hamba ini apabila mereka telah kembali dan sampai kepada Allah. Iaitulah ayat yang membicarakan tentang persoalan hari kebangkitan semula. Apakah hal keadaan hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh kepada Allah? Apakah pula hal keadaan hamba-hamba yang mengingkari, manusia-manusia yang mengingkari perintah-perintah Allah dan tidak beriman kepadanya? Yang mana keadaan orang-orang yang beriman dan patuh itu diterangkan dan disimpulkan dengan disebut tentang an-na'im, nikmat, dan juga al-jannah. Dan hal keadaan orang-orang yang mengingkari dan tidak beriman kepada Allah itu disimpulkan dan disebut dalam dengan keyword kata azab dan jahim, berada dalam azab dan berada dalam neraka. Ini kumpulan yang ketiga yang paling banyak yang kita akan dapati perbahasan kandungan Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat tulisan Al-Imam Al-Syekh Muhammad Al-Ghazali, yakni Al-Mu'asir ni, seorang ulama sezaman kita ni yang saya sebutkan tadi, saya sebut tiga ini melalui hampir lebih kurang sama. Dia sebut fokus utama perbahasan Al-Quran adalah Allah Ta'ala itu Esa. Jadi kita akan dapati kumpulan-kumpulan ayat yang banyak yang menyebut tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, ayat-ayat yang memperkenalkan makhluk itu, memperkenalkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, ayat-ayat yang menceritakan tentang jalan ataupun jalan yang boleh menyampaikan seseorang hamba itu kepada Allah Ta'ala, disebut oleh Al-Imam ataupun disebut oleh Syekh Muhammad Ghazali sebagai jalan ayat-ayat yang menyentuh tentang persoalan syariat dan juga persoalan tarbiyah kepada manusia ni. Adapun yang Imam Ghazali sebut bahagian yang ketiga, ayat yang ketiga, kumpulan-kumpulan yang ketiga bagi ayat-ayat Quran ini disebut oleh Imam Ghazali sebagai ayat-ayat yang menerangkan keadaan hamba apabila mereka telah sampai pada Allah
disebut oleh Syekh Muhammad Ghazali dengan kumpulan ayat yang menyebut tentang al-ba'tsu wal jaza', hari kebangkitan semula dan hari pembalasan kepada manusia. Ini 3 kumpulan ayat-ayat Quran yang utama yang kita akan dapati daripada pembacaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Dan 3 lagi tambahan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang disebut oleh beliau sebagai Thalathah Al-Mughniyah Al-Mutammimah, 3 tambahan kumpulan ayat-ayat Quran yang menyempurnakan 3 perbahasan yang terakhir itu. Yang pertamanya, ayat-ayat yang menyebut tentang hal keadaan orang-orang yang menyambut seruan para Nabi dan menyambut seruan Allah Ta'ala ini, dan kelembutan balasan Allah terhadap mereka di dunia. Begitu juga ayat-ayat yang kumpulan yang keempat, kumpulan yang kita sebut kumpulan yang keempat lah. Kumpulan yang keempat ini menyebut tentang hal keadaan orang-orang yang mengingkari dan menolak seruan para Nabi dan menolak seruan Allah Ta'ala, dan apakah balasan dan juga apa kita kata perbuatan Allah terhadap mereka di dunia ni. Tujuan disebut ayat-ayat begini adalah, Tuan Syekh sebut, sirru ataupun rahsia di sebalik disebut tentang apakah layanan, apakah balasan, apakah kelembutan balasan Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang menyambut seruan para Nabi ini. Tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa galakan dan mendatangkan rasa rindu dalam hati manusia ni untuk mereka dapat melaksanakan perintah Allah. Begitu juga dengan disebutkan balasan, disebutkan hal keadaan mereka yang berpaling daripada seruan para Nabi dan seruan Allah Ta'ala ini. Tujuannya adalah untuk memberikan iktibar dan pengajaran dan memberi peringatan kepada orang beriman supaya tidak terikut dan tidak mengambil langkah mereka. Jadi maksudkan dengan kisah ataupun penerangan hal keadaan orang yang menyambut seruan Allah Ta'ala ni dan juga hal keadaan orang yang mengingkari ini adalah melalui kisah-kisah yang disampaikan dalam Quran. Ini juga disebut oleh Syekh Muhammad Ghazali sebagai bahagian yang keempat perbahasan utama Quran adalah Al-Qasas, kisah-kisah. Dalam inilah disebut oleh kisah-kisah para Nabi, kisah-kisah orang soleh daripada umat yang terdahulu, seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi-Nabi yang lain. Begitu juga kisah solehin seperti kisah Sayyidina Luqman, kisah Ashabul Kahfi dan sebagainya. Ini adalah kumpulan-kumpulan ayat yang menunjukkan ketika di dunia lagi bagaimanakah Allah Ta'ala memberi balasan yang baik. Allah Ta'ala memberikan penjagaan dan pemeliharaan kepada mereka sebagai satu jaminan kepada orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga penceritaan kisah-kisah kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah, seperti kisah Fir'aun, kisah Namrus dan kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan ketika di dunia lagi. Ianya sebagai peringatan dan iktibar kepada semua orang yang beriman supaya mereka mengikut seruan para Nabi dan mengikut panduan para Nabi. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad Ghazali sebagai bahagian Al-Qasas, kisah-kisah. Begitu juga kumpulan yang kelima, sebagaimana yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitulah Al-Quran menyatakan ataupun menerangkan hujah-hujah, menerangkan hujah-hujah yang menjawab segala bentuk keraguan, segala bentuk syubhat, segala bentuk kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang kafir. Kita akan dapati kumpulan-kumpulan ayat ini. Antara yang menjadi fokus utama, hujah-hujah, balasan dan jawapan terhadap dakwaan orang kafir inilah dakwaan mereka tentang sifat-sifat, dakwaan mereka tentang perkara yang tidak layak bagi Allah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quranul Karim. Begitu juga dakwaan-dakwaan mereka terhadap tuduhan-tuduhan palsu mereka terhadap Nabi Muhammad SAW juga dijawab dalam Quranul Karim. Seperti tuduhan mereka Nabi SAW sebagai seorang tukang sihir, sebagai seorang penilik nasib, sebagai penipu dan sebagainya. Dan orang-orang yang mendustakan kenabian Nabi SAW, ini juga dijawab dan dibentangkan dalam Quranul Karim. Begitu juga dakwaan dan juga penolakan orang-orang kafir ini terhadap hari kebangkitan semula. Ini juga dijawab dengan penuh, dengan banyak sekali Allah Ta'ala memberikan hujah-hujah dan bukti-bukti bahawa kebenaran hari kebangkitan semula. Ini kumpulan yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenamnya, kumpulan yang keenam adalah ayat-ayat yang menyentuh tentang panduan kehidupan bagi manusia.
dari segi bagaimanakah mereka perlu menguruskan dunia mereka ini untuk mereka hidup dalam bentuk penjagaan tubuh badan untuk mendapatkan manfaat, dan juga apakah perkara yang perlu mereka elakkan supaya dapat jauh daripada mudarat. Itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan munakahat, persoalan berkaitan dengan muamalat dan sebagainya. Itu adalah kumpulan yang keenam daripada kumpulan-kumpulan perbahasan yang ada dalam Al-Quran ini. Jadi itulah sekadarnya perkongsian kita pada hari yang penuh kebaikan ini. Moga-moganya Allah Ta'ala akan menimbulkan lagi perasaan yang cukup kuat pada kita untuk kita makin menambahkan hubungan kita dengan Al-Quran ini, kerana Al-Quran inilah sumber hidayah dan sumber petunjuk, sumber pengetahuan, sumber keimanan, sumber yang mengukuhkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ada kebaikan daripada perkongsian pada petang ini. Saya mohon maaf atas perkara-perkara yang mungkin kurang jelas. InsyaAllah ada masa dan ada ruang kita akan bertemu pada sesi-sesi yang selanjutnya. Jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليت